kita teruskan dengan kelas kita untuk minggu ke-9. Okay, saya minta maaf lah tadi tak dapat buat kelas sebab suami saya konvo, so saya pun cuti lah. Okay, so tak apa sebab kita teruskan juga kelas untuk malam ni sebab nanti kena ganti. Kalau ganti siang hari mungkin susah, so saya gabungkan terus 2 section lah kat sini, section 6 dan section 7. Okay, sebab kita akan buat revision secara sepintas lalu lah untuk topik 1 dan topik 4. Seperti yang sedia maklum, kita akan ada ujian 1 falsafah dan isu semasa pada hari Sabtu ni. Kan, Sabtu ni pukul 3 sampai pukul 5. 3 sampai pukul 5. Okay, untuk ujian tu seperti yang saya dah maklumkan lah, melibatkan topik 1 dan topik 4, 30 soalan objektif di author. Okay, dan wajib lah ambil kecuali ada sebab-sebab tertentu yang dalam makluman saya. Okay, maksudnya sebelum ujian tu kena maklumkan, bukan selepas ujian. Kalau selepas ujian baru maklumkan, kira burn lah, hilang lah 15 markah. Dan akan ada ujian 2 pada minggu ke-14, cover lagi 15 markah. So kat situ ada 30 markah. Okay, dan tanpa buang masa kita teruslah, mungkin tak cukup, maksudnya tak sampai 2 jam lah. Kan sebabnya kita nak bincang sepintas lalu je. So awak pun dah saya pasti awak pun dah study lah kan sedikit topik-topik yang akan masuk ujian nanti. Okay. Okay, so ni RPP kita. Boleh nampak slide saya punya share? Boleh, madam. Okay kan? Okay. So topik 1, pengenalan ilmu falsafah. Kita akan go through nanti. Okay, kita dah cover lah topik 1 yang topik 2 falsafah dan dalam kehidupan. Kita pun dah bincangkan. Topik 3 tentang logik. Topik 4 tentang psikologi dan sosiologi. So 4 topik ni kita akan bincangkan malam ni. Okay. Topik 5 tentang metafizik pun kita dah bincangkan. Ini secara asynchronous kan, maksud saya bagi awak tugasan dan awak bincangkan dan awak buat tugasan. Okay, so topik 5, topik 6 epistemologi. So minggu lepas kita dah bincangkan. Topik 7 ideologi. InsyaAllah minggu depan lah. Okay, topik 8 dekolonisasi. Okay, so kita ada 8 topik saja. Lepas tu start minggu ke-13 kita akan mula perbentangan untuk tugasan isu semasa. Okay, so tu nanti kita akan bincang juga malam ni sedikit. Okay, so 13-14 lah akan melibatkan 2 minggu untuk minggu perbentangan. Okay, macam mana kita mengaplikasikan falsafah sejahtera, macam mana awak relatekan aplikasi falsafah sejahtera ni dalam assignment awak. Okay, so ni penting lah sebab ada markah kat sini. Okay, so topik 1. So topik 1 tentang okay, sekejap, pengenalan ilmu falsafah. Okay, ni kita refresh balik tentang makna, konsep falsafah, sejarah perkembangan falsafah. Okay, kalau topik 1 ni kita banyak bincang tentang falsafah pendidikan, tentang rupa negara dan juga falsafah sejahtera kan. Sebabnya kita kena faham falsafah sejahtera tu sebab kita nak relate dengan assignment kita nanti. Okay, ini pun sedikitlah pengenalan tentang ilmu falsafah. Okay, ni term-term macam ni kena hafal lah, boleh kata kena hafal sebabnya melibatkan soalan objektif. Okay, so falsafah tu apa kata asal bagi falsafah ni, apa root bagi falsafah kena tahu. Okay, so daripada perkataan Greek lah, filosofia, philo cinta, sofia hikmah. Okay, so maksudnya kalau falsafah tu ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain. Maksudnya kita kata mother of science lah. Kan kita ada the mother of science tu maksudnya bukannya ibu kepada ilmu, tapi dia adalah dasar, induk kepada segala ilmu yang ada lah dekat dunia ni.
Maksudnya falsafah tu ada dalam setiap ilmu-ilmu yang kita belajar. Okay. Madam, Sebabnya apa? Sebabnya, ya, madam, sorry ganggu. Tapi ada orang tak boleh masuk sebab dah full. dah full. Dia limit Rasanya macam ada. Okay, sekejap. So dia tulis apa? Dia tulis limit ke apa? Yang tak boleh masuk tu. Boleh. Kalau kongsi device pun boleh. Okay. Sebab kalau guna Zoom pun dia akan ada masalah sikit. Okay, so kalau siapa yang boleh kongsi device tu dialur-alurkan lah. Okay, cuma nanti inilah maklumkanlah siapa yang kongsi device tu supaya attendance kita nama awak tu dalam makluman saya. Okay. So kita teruskan. Okay. Okay, so maksudnya falsafah tu adalah abstrak. Berbentuk abstrak lah, maksudnya subjektif kan. Yang penting dia adalah mendasari sesuatu ilmu supaya kita tahu kebenaran sesuatu ilmu tersebut. Okay, so the mother of science yang mendasari, yang menjadi induk kepada ilmu-ilmu. Cuba kalau awak tengok kat sini kan, dalam blackboard ni, dia adalah pelbagai ilmu lah kita katakan. Ini apa? Fizik ada, maths ada kan, kimia pun ada. So maksudnya bila kita kata falsafah tu dia ada dalam semua ilmu. Okay. So ni subdisiplin falsafah, logik ada dalam topik 3, psikologi topik 4, metafizik topik 5, epistemologi topik 6, estetika dalam khusus etika nanti yang awak akan ambil. Okay, so etika pun kita ada sentuh sedikit dalam topik-topik 1 sampai 8, ekonomi peradaban. Semuanya adalah subdisiplin falsafah. Okay, so bila kita sebut ahli falsafah, kena tahulah kan, kita boleh bahagikan ahli falsafah tu kepada fasa lah ataupun time frame dia. Kalau Greek Yunani, inilah orang-orangnya, Socrates, Aristotle, Plato, Antisthenes, dan juga ada beberapa lagi lah. Tapi yang ni kalau kita sebut nama-nama ni, automatik orang akan tahu dia adalah ahli falsafah. Okay. Kalau Islam, inilah Al-Ghazali, Kindi, Farabi, Al-Biruni, Ibn Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Hazm. Maksudnya bila dia membincangkan sesuatu, kan setiap cendekiawan ni, scholar ni, dia ada kepakarannya tu. Tapi dalam bidang masing-masing tu dia ada membincangkan tentang ilmu falsafah. Okay. Dan kalau barat moden sekarang ni, kita lah kan zaman moden sekarang, kalau ilmu falsafah banyak bergantung kepada dunia barat lah sekarang. Dan inilah orang-orangnya lah, scholarnya Ibn Wakan, John Locke, David Hume dan seterusnya lah, awak boleh baca. So kena bezakan sebabnya pandangan tentang falsafah tu dia berbeza mengikut mengikut kita panggil jenis ni lah. Macam kalau Greek, pandangan barat moden berbeza lah dengan pandangan Islam. Juga berbeza dengan Greek Yunani. So dia ada pandangan view masing-masing. Okay. Okay, so kalau dekat Malaysia ni kita kena pandai lah untuk mengambil sub kepada falsafah tu yang kita boleh adaptasi dengan nature Malaysia sendiri. Okay. So kalau falsafah rukun negara ni yang paling dekat dengan kita lah kat Malaysia, rukun negara. Kena hafal lah 5 prinsip rukun negara ni. Apa maksud setiap prinsip ni, kepada Tuhan maksudnya apa, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan kesusilaan. Kena baca semua by word dekat sini. Okay. Okay, kenapa rukun negara ni rukun negara di apa ni? Digubal. Boleh respon tak? Kenapa rukun negara digubal? Macam mana boleh terbinanya rukun negara? Peristiwa 13 Mei. 13 Mei.
Apa yang berlaku pada 13 Mei? Rusuhan kaum. Rusuhan kaum. Itu penting lah. Okay, so 13 Mei ni tarikh keramat lah. 13 Mei berlakunya rusuhan kaum yang melemahkan perpaduan kaum di Malaysia. So daripada sini dah tercetusnya inisiatif untuk mewujudkan rukun negara supaya dapat membentuk perpaduan yang kukuh lah. Okay. So ni kena hafal semua objektif kepada rukun negara tu. Yang pertama confirm lah untuk perpaduan kaum, demokratik, memelihara satu cara hidup yang demokratik, membentuk masyarakat yang adil dan makmur serta saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Okay. So kat sini berbeza lah kalau kita sebut liberal ni bukan dalam agama yang kita maksudkan kat sini, tapi dalam kebudayaan, budaya. Okay, so budaya kita pelbagai kan, tapi macam mana kita mengiktiraf, kita menghormati budaya masing-masing. Kan kita kalau budaya sesuatu kaum tu kita boleh amalkan selagi tak bercanggah dengan agama lah. Tapi maksudnya kita menganggap budaya-budaya lain sama dengan budaya kita. Kita boleh saling bertukar, saling apply, tapi bukan pada agama. So kalau liberal pada agama tu tak dibenarkan lah kalau dalam Islam. Okay. So kena faham maksud liberal kat sini. Okay, membina sebuah masyarakat yang progresif. Maksudnya walaupun falsafah, kita kata falsafah tu yang abstrak, tapi dia progresif lah seiring dengan sains dan teknologi moden. Okay, so ni objektifnya. Okay, kalau awak tengok kat sini semuanya berkaitan dengan perpaduan kaum, dengan masyarakat yang adil saksama, tentang kebudayaan, tentang masyarakat, teknologi moden. Okay, semua ni keyword-keyword yang awak kena tahulah. Okay. So ni 5 prinsip rukun negara. Ni kena tahulah setiap definisi, setiap maksud 5 prinsip ni. Kan? Apa maksud kedaulatan undang-undang tu? Apa maksud keluhuran perlembagaan? Kan, masyarakat kena sedarilah kepentingan perlembagaan. Perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Kena ada sistem, kena ada undang-undang dalam suatu negara. Okay. Okay, so ni nanti kena baca betul-betul ni. Kepentingan menghayati rukun negara. Ni dia punya kepentingan lah. Okay. Ini lebih kurang macam objektif, tapi dia ada apa tu? Penerangan lagi lah. Contoh dan sebagainya. Okay, so elemen-elemen. Tadi rukun negara. So tadi kita dah tengok apa falsafah yang ada dalam rukun negara. Okay, so sekarang ni FPK, falsafah pendidikan kebangsaan. Apa falsafah yang ada dalam FPK, dalam sistem pendidikan kita. Kan? So elemen-elemen FPK ni kena tahulah. Kan, supaya kita boleh check lah kita punya diri. Adakah kita berjaya, maksudnya pendidikan yang kita lalui sepanjang daripada sekolah rendah sampai awak masuk universiti ni, pendidikan yang awak lalui tu berjaya untuk kita capai tak elemen-elemen dalam FPK ni. Okay. So ni matlamat FPK, ni matlamatnya lah. Okay, kalau rukun negara dia ada objektif. So kalau FPK dia ada matlamat. Dia percaya dan patuh kepada Tuhan, kan, walaupun kita belajar, tapi Tuhan tetap kita kena utamakan. Kan, nak melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, memiliki sasiah yang seimbang. Perpaduan kaum pun ada dalam FPK. Sebab tu kalau dalam kelas, dalam section pun kita campur kan, kita tak resist lah. Okay, so dalam awak buat tugasan pun, dalam grup awak pun campur kan untuk melibatkan perpaduan kaum. Kita raikan pandangan masing-masing. Okay, so ni ciri falsafah dalam FPK. So inilah apa falsafahnya falsafah yang ada dalam FPK. Inilah jawapannya. Melahirkan insan seimbang, menjadi insan mulia, seimbang, jeri, melahirkan keruan yang mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi. Okay. Menjadi labor force yang cekap. Okay, so ni kena tahulah. Okay, ni matlamat Jerry tadilah. So kalau matlamat FPK tu terus kita ingat kepada Jerry ni. So Jerry tu apa? Jasmani, emosi, rohani, intelek.
So maksud jasmani tu kita sihat lah tubuh badan, join co-curriculum, yang ada join sukan supaya badan kita, fizikal kita sihat. Emosi kita kena jaga emosi, efektif emosi ni macam mana kita nak kita stabilkan emosi kita kan. Kalau tak ada labaran, selalu stres, sebabnya kita boleh stabilkan emosi. Rohani dengan penekanan tentang agama lah, moral, agama. So ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan rohani yang kita join untuk seimbangkan aspek rohani. Intelek pula adalah subjek-subjek akademik lah. Kan kalau masuk universiti confirm lah masuk kelas kan. So kita ilmu core yang kita belajar tu membentuk intelek kita lah, kognitif. So kena seimbang. Okay. So ni Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, ni semua kena ada pada setiap pelajar, setiap murid supaya kita sejajar lah dengan FPK. Okay, so ni kita punya rantaian lah. Okay, kalau falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan membentuk diri pelajar, menjadi kita kan individu. Rukun negara pula melibatkan pelbagai bangsa lah kan, dia dah meluas secara lokal, tapi falsafah sejahtera melibatkan global. Kan berbeza kaum, berbeza negara dan juga confirm lah berbeza budaya dan agama. Okay, tapi macam mana kita boleh adapt dengan suasana ni? Ini rantaian lah. Okay, so ni konsep Jerry. Kalau makro tu di luaran lah, macam mana kita boleh adapt dengan benda-benda yang luar kan, social, culture, ekonomi, ekologi tu membentuk luaran kita. Macam mana kita boleh seimbangkan empat ni. Kalau mikro tu dalam, spirit, kalau dalaman kita apa? Spiritual, kognitif, pemikiran kita, intelektual, ilmu kita, etik, emosional, semua tu dalaman kita. Okay, tu mikro. So mikro tu yang dalaman kita, akan psikologikal tu semua dalaman. Tapi makro adalah luaran. So macam mana kita cover, kita kontrol dalaman kita ni supaya kita boleh seimbangkan yang luaran ni. Yang hijau ni adalah luar. Okay, so perlu berterusan, menyeluruh dan bersepadu lah. Kan, kalau kita tengok kat sini, otak ni dia bersambung dengan otak tu adalah otak. Okay, hati ni adalah emosi, apa tadi? Rohani kan, dan ini adalah fizikal kita lah, kena seimbang. Intelektual, rohani, jasmani, emosi semua kena seimbang, kena seimbangkan diri kita lah. Macam mana kita seimbangkan antara empat perkara ni. Okay. Okay, intelek, rohani, emosi, jasmani. So adab, akhlak, limpahan budi dan sejahtera dalam FPK. So kalau dalam rukun negara kita ada yang last sekali tu apa? Elemen yang last sekali? Elemen dalam rukun negara? Prinsip rukun negara yang kelima. Diorang tak? Kesopanan dan kesusilaan. Okey, kesopanan dan kesusilaan. Itu elemen kita panggil adab lah. Kan, tentang akhlak, tentang adab, kita punya etika dalam rukun negara. Dalam FPK pun ada kan, tentang adab, akhlak, limpahan budi. Okey, sebab kita nak melahirkan pelajar yang seimbang Jerry tadi kan, dia melibatkan adab jugalah. Okey, so adab adalah neraca hidup lah. Kalau nak sejahtera dunia akhirat, kita kena ada adab. Okay, so kalau ada adab, walaupun kita ada ilmu dan adab, kita boleh pergi mana-mana. Tapi kalau ada ilmu tapi tak ada adab, tak boleh pergi jauh lah. Okay. Okay, so boleh baca lah ni. So dalam FPK pun dipentingkan adab, akhlak, limpahan budi dan sejahtera. Okay, so ni budi asas sejahtera. Kesejahteraan diri. Apa maksud sejahtera ni? Okay, so kena tahulah. Okay. Ini dimensi ya. Dimensi teoretikal, dimensi praktikal kita akan bincangkan lanjut dalam bab 2. So macam mana
teori tu bila kita bincang tentang logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetika, dia pergi kepada teori semata-mata. Tapi macam mana teori 5 benda ni, 4, 5, okay, 5 ni kita boleh apply dalam dimensi praktikal, dalam etika kan, dalam kita punya perilaku, politik, ekonomi dan peradaban. Okay. So ini FPK tadi, dalam rantaian tadi lah FPK, kita bina negara kecil dalam diri kita, individu, dan rukun negara membina negara besar. Okay. Okay, itu sajalah untuk topik 1. Ada soalan topik 1? Faham? Senang je kan? Faham Puan. Faham. Okay. So topik 2 Faham. kita sama-sama study lah malam ni. Okay, so kalau tak faham boleh terus tanya. Okay, so topik 2, falsafah dalam kehidupan. Kita ada sebut sikit lah tadi, ada dimensi praktikal, dimensi teoretikal. So topik 2 akan bincang secara lanjut. Okay. Okay, so bila kita sebut logik, kita sebut metafizik, epistemologi, etika, dia ada benda yang kita boleh buat kan. Ada benda yang kita boleh secara teoretikal sajalah. Okay. So falsafah terbagi kepada 3. Ini pembahagian ilmu falsafah. Kena tahulah pembahagian ilmu falsafah kepada ada 3, teori, etikal, praktikal dan falsafah baru. Kan, so apa dia jenis-jenisnya tu kena hafal lah. Kalau teoretikal, nazariah, logik, psikologi, metafizik, epistemologi, estetika. Ataupun ini pun kalau awak nak senang ingat topik-topik yang kita belajar lah. Logik topik 3, psikologi topik 4, psikologi dan sosiologi lah topik 4, metafizik topik 5, epistemologi topik 6. Estetika ni dia cover dalam topik-topik semua topik lah. Okay, so praktikal, apa yang kita boleh praktikkan dalam etika, akhlak kita, politik, ekonomi, peradaban. Okay, so falsafah baru yang inilah yang latest, teknologi, organisasi, ekologi. Okay, semua setiap satu ni kena tahulah apa dia punya perbincangan, konsep dia. Okay, so kalau falsafah nazariah ni persoalan-persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam dalam menjawab persoalan dasar. Bersifat teori lah, mencari kebenaran berdasarkan kaedah empirikal. Kita buat pemerhatian, kita lalui pengalaman, kita ada eksperimen sebab kita nak test teori tersebut. Okay. Kita buat semua tu untuk memuaskan keinginan lah. Sebenarnya kita nak tahu suatu perkara, nak tahu kewujudan suatu perkara, kebenaran suatu perkara, kita kena buat pemerhatian lah seperti yang kita dah belajar dalam logik kan, topik logik. Okay, merangkumi falsafah berbentuk teori. Inilah tadi pembahagiannya, skopnya. Okay, yang kedua, praktikal. Okay, maksudnya berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi dan punya sendiri seperti sistematik. Okay, so kita tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan hidup merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu tentang manusia, Tuhan, alam dan dalam segenap lapangan kehidupan manusia. Okay. So kalau kita tengok semua bidang kehidupan kita ni, apa yang kita boleh apply, itu adalah termasuk dalam falsafah. Dia ada perbincangan konsep falsafah tersebut. Okay, so ni contoh skopnya lah. Okay. So macam mana perkara-perkara jenis yang kita sebut tadi tu, dia saling berkait. Dan daripada umum, dia pergi kepada khusus. Okay. Dan metafizik tentang realiti, tentang kewujudan, tentang epistemologi, teori pengetahuan, aksiologi, nilai, estetika, etika. Semua tu perbincangan daripada umum. Kalau logik didaktif ni daripada umum, dia pergi kepada khusus. Okay, manakala kalau induktif ni daripada khusus, kita pergi kepada umum. So yang khusus adalah logik lah. Kan kalau logik tu kita dah belajar sebelum ni, logik dia ada syarat-syarat dia ada formula dia kan, yang kita kena tahu untuk kita tahu suatu perkara tu logik ataupun tak, ada ilmu ataupun tak. Okay, so logik ni dia bergantung kepada falsafah barat, falsafah timur, falsafah Islam. Dia berbeza setiap view ni. View barat lain, view timur lain, view Islam lain.
Okay. Kalau kita nak menjawab apakah alam semesta, apakah kehidupan, apakah kebebasan, semua ni pun apakah semua pengetahuan, apakah semua pengetahuan dalam Islam pun beza kan. Kita belajar dalam ideologi, ideologi ke? Epistemologi. Kita belajar epistemologi kan bab 6 hari tu. Apa yang membentuk sesuatu ilmu, apa yang kita boleh panggil sesuatu ilmu tu, apa ciri-ciri ilmu. Dah ada ciri-ciri ilmu, adakah ilmu tu benar? Semua tu dia berbeza mengikut pandangan. So hari tu kita banyak pergi kepada falsafah Islam lah kan, sumber pengetahuan dalam Islam. So dia kalau kita bincang sumber pengetahuan dalam barat lain pula, dalam timur lain pula. Okay, so jawapan ini akan jadi, persoalan-persoalan ini dia akan jadi berbeza bergantung kepada view ni lah. Okay, so kalau saya tanya awak pun kan, apa yang awak suka, apa definisi cantik, awak akan bagi pelbagai jawapan lah, bergantung kepada pengetahuan awak, bergantung pada pengalaman awak. Okay, so sebab tu kita kata dia berbeza mengikut ini yang besar lah, barat, timur, Islam ni yang besar lah, view yang besar. Okay, ni ulang tadi lah. So dalam falsafah, pembahagian ilmu falsafah teoretikal ni ada juga perbincangan tentang ontologi, ilmu kewujudan ni nanti awak bacalah. Ontologi, metafizik, kan metafizik bab 5 tentang ketuhanan, takdir, akal, jasad. Semua ni adalah teori kan, yang kita kadang-kadang tak boleh nak buktikan, kita tak boleh nak tunjuk, yang tak boleh kita nak sentuh guna panca indera kita. Okay, aksiologi. Okay, so kalau aksiologi dia ada skopnya lagi. Epistemologi, ni bab 6 lah, tentang pengetahuan, psikologi. Okay, so praktikal tentang ni lah, bila kita sebut akhlak ada baik dan buruk lah. Okay, falsafah politik, siasiyah. Okay, berkenaan dengan politik lah, kan, tentang pemerintahan, tentang tadbir urus negara, tentang kerajaan, keadilan dalam pentadbiran. Ini kena tahulah ni, kan, kalau dalam falsafah Plato ada bincang tentang politik dalam buku Republik ni lah. Masyarakat yang adil tu macam mana dibincangkan dalam buku Republik oleh Plato. Okay. So yang ekonomi, iktisadiyah, tentang harta, tentang ekonomi, kekayaan, macam mana nak mengagihkan harta. Okay, keadilan dalam ekonomi, pembahagian kekayaan negara. So ni iktisadiyah yang kita apply lah, maksudnya kita buat. Okay, so falsafah peradaban, tentang kehidupan bermasyarakat lah, penguasaan teknologi, seni kan. Bila kita dalam peradaban tu dia ada ciri-cirinya lah, ada tentang masyarakat, tentang kesenian, tentang teknologi. Okay, penempatan semua tu pembincangan dalam peradaban. Okay, so maksudnya kita nampak ada bukti. Kalau kita bincangkan tentang praktikal ni, kita nampaklah, kita boleh pegang, yang boleh kita sentuh dengan panca indera kita. Okay, yang ketiga adalah falsafah baru, teknologi, organisasi dan ekologi. So falsafah teknologi, inilah kan, teknologi pun yang moden lah, maksudnya pembinaan kereta, kapal terbang, telefon, televisyen, internet. Kalau sekarang AI, kalau kereta HM, drone kan, kargo drone. Adakah dia banyak manfaat falsafahnya dalam pembinaan teknologi tersebut? Okay. Bom atom, AI, senjata nuklear, semua tu adalah inilah perbincangannya dalam teknologi, falsafah baru. Falsafah organisasi, tentang organisasi lah, setiap dalam sosial. Okay. Semua tu perbincangan dalam ekologi lah. Pembalakan, kan ada tajuk tentang pembalakan. So itu berkaitan dengan falsafah ekologi. So bawa boleh kaitkan perbincangan tersebut tentang falsafah ekologi ni dalam assignment awak lah. Okay.
Okay, ni dia punya inisiatif lah. Adanya eco-friendly, adanya recycle program. Banyaklah inisiatif yang dibuat dalam untuk perbincangan dalam falsafah ekologi. Okay. So ni ulang tadilah. Okay, itu sajalah untuk topik 2 secara ringkas. Okay, topik 2 okay? Faham kan? Faham tak? Ada orang lagi tak? Ada madam, ada. Boleh ada. Boleh madam. Ada kan? Okay, so topik 2 ni sangat dekat lah dengan assignment yang awak tengah buat. Sekarang awak tengah buat assignment kan? Okay, so perbincangan ni perlu ada dalam, mungkin awak boleh buat satu topik selepas awak bincangkan dapatan awak, ada topik topik yang relate kan assignment awak, kajian awak tu, isu awak dengan topik 2 ni. Ataupun boleh juga masukkan dalam kesimpulan. So saya nak tengok macam mana awak ulas apa yang awak dah belajar dengan awak boleh relatekan dengan isu semasa dalam kajian awak lah. Okay. So topik 3, logik. Kan logik tu adalah seni berfikir lah. Okay. Ini sangat-sangat kita panggil, kena tekankan lah. Sebabnya dia bermain dengan contoh, dia banyak contoh. Awak kena tengok contoh baru awak boleh faham. Okay. So logik adalah relate dengan cara berfikir lah, bagaimana kaedah berfikir yang dianjurkan dalam ilmu falsafah. Okay. Okay, so ni kena ingat. So kalau logik dia ada penghujahan lah. Logik tu ada penghujahan, so ada 4 kaedah, didaksi, induksi, abdaksi, heuristik. Okay, so apa beza 4 ni? Kita tengok contoh dia. Kita fahamkan contoh, so kita boleh bezakan 4 kaedah ni lah. Okay, so kalau tak logik, maksudnya ada falasi kat situ. Ada sesuatu yang syarat yang tak terpenuh lah, tak dipenuhi menyebabkan adanya berlaku falasi. So falasi ni baik berdua, formal dan tidak formal. Okay, so logik adalah satu kajian mengenai penghujahan, argument. So penghujahan ni pula terdiri daripada 2, iaitu premis dan kesimpulan. Okay, so bila kita sebut logik, kita kena ingatlah hujah. Kan, hujah, kita fikir logik, tapi macam mana kita nak buktikan pemikiran kita yang logik tu melalui penghujahan, melalui kata-kata kita lah yang kita keluarkan, argument kita. Okay, so argument pula terdiri, ada 2 lah dia punya susunannya, ada premis dan ada kesimpulan. Okay, so ni kalau awak ingat, saya minta awak cari contoh-contoh lah yang membezakan 4 kaedah tu kan. Okay, so apa tu penghujahan? So penghujahan tu adalah 2 bahagian ayat, iaitu premis dan kesimpulan. Okay, so bahagian premis ni menyokong kesimpulan. So premis ni biasanya dia akan tally lah dengan kesimpulan. So ada ketikanya dia tak tally. So kalau tak tally tu dia akan jadi berlakunya falasi lah kat situ. Okay, so logik adalah kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan, sama ada kesimpulan itu dibuat secara betul atau sah daripada premis-premis yang dikemukakan. Okay. Ni dia punya catat alih lah. So seperti yang saya maklum tadi, logik itu adalah penghujahan. So penghujahan ni terdiri daripada 2, premis dan kesimpulan. Okay, so kajian mengenai kaitan antara premis dan kesimpulan, sama ada kesimpulan itu dibuat secara betul atau tidak daripada premis yang dikemukakan. Okay, so didaksi, apa beza didaksi dengan induksi? Boleh tengok kat sini lah. Okay, so kalau contoh didaksi, semua manusia mempunyai jantung. Ahmad adalah seorang manusia. So kesimpulannya Ahmad mempunyai jantung. Dia ada relate antara premis dengan kesimpulan. Okay, dan kesimpulan tu menyokong premis tadi. Okay, kalau induksi, 90% pelajar universiti tidak mahir berbahasa Inggeris. Okay, ahli pelajar universiti, so ahli berkemungkinan tidak mahir berbahasa Inggeris. Okay, so dia ada syarat-syaratnya lah.
Okay, so yang pertama didaksi, didaktif. Premis-premis dan kesimpulan yang terhasil daripada premis tersebut. So dia tally lah, dia sah. Maksudnya premis tadi menyokong kesimpulan. Okay, dalam logik didaktif, salah satu sifatnya ialah jika premis benar, maka kesimpulan yang terhasil adalah benar. Okay, terdapat sekurang-kurangnya 2 atau lebih premis dari mana kesimpulannya ditarik. Okay, so premis pertama biasanya wujud satu pernyataan yang umum. Premis kedua biasanya khusus. Itu ciri-ciri didaktif. So kena tahu untuk membezakan dengan induksi tadi. Okay. So kalau didaktif tadi ada premis, ada kesimpulan. Biasanya terdiri daripada 2 premis. Dan premis tadi dia menyokong kesimpulan. Dia sah, dia tally. Okay. Premis benar maka kesimpulannya adalah benar. Okay. Contoh semua manusia punya jantung. Premis pertama, Ahmad adalah seorang manusia. Premis kedua, kesimpulannya Ahmad punya jantung. Okay, so maksudnya premis tadi ni menyokong kesimpulan ni. Okay, dan kita tengok pun, kita tengok secara logik pun memang betul lah. Okay. Sebabnya logik secara deduktif, premisnya adalah benar, kesimpulannya adalah benar. Okay. Contoh kedua, semua manusia akan mati. Umum kan, so Ali adalah seorang manusia. Khusus. Ini adalah syarat-syarat kepada yang didaktif lah. Daripada umum dia bagi khusus. Okay, so baru kita buat kesimpulan. So Ali akan mati. Sebabnya apa? Ali seorang manusia tadi. Okay. Okay, contoh kedua. Ni pun sah lah. Maksudnya premis tadi boleh menyokong kepada kesimpulan. Okay, yang kedua adalah induktif. So apa beza dengan didaktif? Logik induktif tidak memerlukan 2 premis. Memerlukan sekurang-kurangnya 1 premis. Walaupun kebiasaan terdapat lebih daripada 1 premis yang digunakan dari premis tersebut ataupun dari premis-premis tersebut kita membuat kesimpulan. Okay, tengok contoh. Okay, biasanya didaktif ni reasoning by necessity. Kalau induction, reasoning by probability. Maksudnya didaktif ni memang dia memang betul lah, memang sah, memang benar. Induktif ni kemungkinan, dia kemungkinan betul, kemungkinan tak betul berdasarkan dia punya jangkaan kan, dia punya tekaan. Okay, so kalau induktif ni tidak punya kriteria ataupun sifat yang sama seperti didaktif tadi. Sebabnya kalau logik induktif ni premis ataupun premis ni benar, tapi kesimpulannya tidak semestinya benar. Sebab dia probability kan, kemungkinan betul, kemungkinan tak betul. Okay, contohnya, kita lihat ada 1, kemudian 2 dan ada 3 burung gagak berbulu hitam dan seterusnya. Kesimpulannya semua gagak bulu hitam. Semua gagak berbulu hitam lah maksudnya. Okay, so kat sini kita tengok kalau didaktif tu biasanya dia ada 2 premis. Kalau induktif ni kemungkinan 1 premis, kemungkinan lebih daripada 2 premis. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ini ada satu premis lah dan terus dia buat kesimpulan. Okay. Okay, macam kat sini, okay, sekarang musim tengkujuh, setiap hari ni, maka setiap hari hujan. Disimpulkan esok juga hujan. Okay, so kat sini kalau didaktif tadi kita boleh, kita ada syarat, dia ada sistem dia lah kan, daripada umum kepada khusus, lepas tu kesimpulan. Tapi kalau induktif ni kita tengok dia macam terabur kan, kadang-kadang dia ada 1 premis, kadang-kadang dia ada lebih daripada 2 premis atau lebih daripada 1 premis, tapi dia tak macam tak ada sistematik lah. Kan tiba-tiba terus sekarang musim tengkujuh, maka setiap hari hujan, disimpulkan esok juga hujan. So dia tak ada satu sistem yang ataupun syarat yang sistematik lah. Okay, so ni perbezaan secara umum lah. Okay. Didaktif daripada umum kepada khusus. Induktif kadang-kadang boleh jadi daripada khusus kepada umum. Kadang-kadang dia terabur. Okay. Kalau didaktif sekurang-kurangnya 2 atau lebih premis, tapi biasanya 2 premis lah, 1 umum, 1 khusus. Kalau induktif memerlukan sekurang-kurangnya 1 premis, boleh jadi 1 premis, dan premis tu biasanya terus khusus lah. Okay, yang ketiga ada kepastian dalam kesimpulan.
tadi necessity tadi kan. So kalau yang induktif tiada kepastian dalam kesimpulan, so dia boleh jadi probability tadi. Okay, so yang 4, jika premis ni betul, maka kesimpulan mestilah betul sebab dia tally. Kalau induktif, sekiranya premis atau premis betul, tidak semestinya kesimpulan juga betul. Okay, yang kelima, kesimpulan khusus dibuat daripada pernyataan umum. Okay, kalau awak perasan dalam contoh-contoh dalam didaktif tu, kesimpulan dia tu khusus. Kan? Semua manusia akan mati, Ali seorang manusia. So Ali juga akan mati. So dia pergi kepada kesimpulan yang khusus kan tentang Ali sebagai contohlah tadi. Okay, kalau induktif, kesimpulan umum dibuat daripada pernyataan khusus. Kesimpulannya umum. Sebagai contoh, apa tadi yang gagak warna hitam tadi kan, dia biasa tengok gagak warna hitam. So dia buat membuat kesimpulan bahawa semua gagak adalah berwarna hitam, berbulu hitam. Okay, so kesimpulannya adalah umum. Okay, ni contohlah. Cuba boleh tengoklah. Contoh dia berdasarkan syarat-syarat yang kita bincangkan tadi. Okay, yang ketiga abdaksi. So abdaksi ni tentang suatu fenomena, apakah keadaan yang perlu wujud untuk memberikan fenomena yang kelihatan itu wujud. Inference to the best explanation. Okay. So maksudnya fenomena yang berlaku tu apa penyebab kepada fenomena tadi? Apa explanation, penjelasan kepada fenomena tadi? Itu adalah abdaksi. Okay, so kita akan berfikir secara ke belakang, thinking backward. Kan sebagai contoh, saya pernah tanya dalam kelas kan, saya minta kawan awak siapa sebelum ni kan untuk tengok apa fenomena yang berlaku depan mata. So kawan awak cakap ada kipas sedang berpusing, ada hujan, sedang hujan kan. Itu fenomena, tapi apa inference kepada fenomena tadi, penyebab kemungkinan penyebab kepada fenomena tadi. Okay, kan yang ni adalah fenomena kereta bergerak. So kita akan fikir thinking backward, kenapa kereta ni bergerak. Sebabnya tayar dia bulat, berpusing, ada minyak kan. Dan pelbagai inference lah yang kita boleh bagi untuk menyatakan tentang fenomena kereta ini. Okay. Ini samalah fenomena asap, nampak asap, fenomena jalan basah. Kenapa jalan basah? Apa yang berlaku menyebabkan jalan basah? Penjenayah, fenomena tentang jenayah. So apa perbincangan inference yang kita fikirkan, thinking backward tentang sesuatu fenomena, itu adalah abdaksi. Okay. Yang keempat, heuristik. Heuristik tu adalah ini yang saya pernah cerita tentang Edward de Bono ni lah. Okay. So kita meneroka sesuatu keadaan dengan try and error. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Okay. Cuba dan lihat. Okay, so kat sini tak ada peraturan lah. Kita kena explore sesuatu keadaan tersebut supaya kita tahu apa solution kepada penyelesaian tadi. Okay, sebagai contoh lah tadi, macam ni saya menggunakan proses heuristik ni, saya tak dapat masuk kelas pagi dan petang. So saya berfikir explore lah apa yang saya perlu buat untuk untuk tackle, untuk selesaikan masalah tadi. So try and error, cubalah buat kelas malam ni. Kalau internet okey, alhamdulillah berjalan lancar. Kan? Tapi tadi ada jugalah masalah, kawan-kawan awak ada rupanya Google Meet ada limit. Okay. So kat situ ada masalah kan. So apa try and error lagi, cara nak selesaikan. Cuba kawan awak ada bagi solution, cuba untuk share device. Okay, so tu proses yang kita gunakan, iaitu proses heuristik lah. Macam kita tackle permasalahan-permasalahan tertentu menggunakan prosesnya penerokaan exploratory, ada try and error. Okay. So kalau tiba-tiba internet down malam ni, so error lah kelas malam ni, macam tu lah. Tapi harap-harapnya tak lah. Okay. Okay, tu contoh lah. Sebabnya lebih baik mencuba daripada tidak mencuba langsung. Okay, lebih baik saya cuba buat kelas malam ni daripada tak buat kelas langsung, so awak terus masuk ujian 1. Okay, macam tu lah lebih kurang. Okay, so
selain daripada 4 kaedah tadi, jika tak ada yang boleh masuk dengan 4 kaedah tadi, kita panggil dia falasi ataupun tak lawan kepada logik adalah falasi lah. Okay, falasi adalah maksudnya saya menipu. Kaedah berfikir kadang-kadang kita melakukan kesilapan. So kesilapan itu dipanggil falasi. Okay. So falasi itu merupakan satu kesalahan dalam berfikir yang menyebabkan hujahan palsu dan mengelirukan diterima sebagai sah dan benar. Okay, digunakan untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang supaya mempercayai benar. Okay, kadang-kadang benda tu memang salah, tapi kadang-kadang benda tu salah dan kita terpaksa menipu yang benda tu menjadikannya benar. Okay, itu adalah falasi. Okay, so jenis falasi ada dua, formal dan tidak formal. Kalau formal tu kita boleh detect lah. Kan, mungkin melalui panca indera, mungkin dapat melalui ilmu yang kita ada, pengalaman yang kita ada. So formal tu mudah dikesan. Tidak formal, sukar dikesan. Okay. Kesalahan pemikiran logik, hujah yang lemah, kesilapan, cara berfikir. Okay, ni contohlah. Falasi formal, kita boleh detect terus kesalahannya tu secara direct. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Semua kucing adalah binatang. Benar. Semua anjing adalah binatang. Benar. Tapi kesimpulannya tu tak benar lah. Maka semua kucing ialah anjing. So falasi formal adalah hujah yang diasaskan dari struktur atau bentuk susunan premis yang tidak sah. Okay. Ia berlaku apabila kita tidak menggunakan peraturan-peraturan yang betul dalam logik, didaktif dan induktif. Okay, so ni berkaitan dengan logik, didaktif dan induktif. Kalau didaktif tadi kita ada syarat-syaratnya kan. Dia kena ada umum dulu, baru khusus. Kan, lepas tu dia kena sah antara premis dengan kesimpulan. Okay, so kalau claim syarat tadi dia boleh jadi falasi. Okay, induktif pun sama. Jika tidak, kita tengok dia macam bukan didaktif, bukan induktif. So kita boleh anggap dia sebagai falasi lah. Apabila kita mengabaikan penggunaan peraturan yang betul ketika menarik kesimpulan daripada premis, maka kita telah melakukan kesilapan atau falasi. Okay, so macam ni lah. Semua kucing adalah binatang, betul. Semua anjing adalah binatang. Tapi kesimpulan yang kita buat tu adalah salah. Kan, semua kucing ialah anjing. Kalau kita kata ini didaktif, dia tak benar lah sebabnya kesimpulan yang dibuat tak sah, tak tally dengan premis. Kalau kita kata dia induktif pun tak juga. Okay? Sebab kalau induktif dia daripada umum kepada khusus kan. Tapi ini kita tengok macam semuanya adalah khusus. Okay, macam tu lah. Maksudnya dia lebih, bila kita tengok syarat-syaratnya tu dia tak memenuhi syarat didaktif, syarat induktif. So kita boleh anggap dia adalah falasi. Okay. Falasi tidak formal pula tidak melibatkan pelanggaran apa-apa peraturan logik dalam menarik kesimpulan daripada premis. Tapi terdapatnya kesalahan dalam suatu hujah yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah atau struktur hujah itu. Falasi ni susahlah nak kita kesan kalau kita tak faham konsep-konsep yang terlibat dalam penghujahan yang dilakukan. Okay. So faktor, maklumat dan fakta tidak lengkap, sikap prejudis, andaian yang meleset, kesimpulan yang menyeleweng, faktor tekanan emosi, faktor paksaan. Sebab tu kalau kita tengah marah, kita tengah down, kita tengah dalam keadaan dipaksa, kita tak boleh buat keputusan. Okay, sebabnya kita boleh, dia akan efek, dia akan menjadikan sesuatu tu tak logik lah ataupun falasi. Okay. Okay, ini contoh falasi informal. Ni pun sangat penting. Contohnya awak kena detect, awak kena tengok lah apa dia punya contoh falasi dan dia punya falasi formal, informal tu jenis. Jenis falasi informal dan juga contoh. Okay, falasi penyimpulan tidak relevan iaitu penyimpulan yang dikemukakan menyimpang dari tujuan. Okay, Iraq punya sumber minyak, Arab Saudi punya sumber minyak. Semua negara Timur Tengah punya sumber minyak. Tengok ni premis 1, ni premis 2, ini kesimpulan. Okay, tapi kita tengok kesimpulan dia tu tidak sah lah, tidak tally dengan premis tadi. Sebabnya tidak semua negara Timur Tengah mempunyai sumber minyak kan. Okay.
Okay, so yang kedua serangan peribadi. Awak pelajar junior, saya lebih senior, maka awak tidak berhak menasihati saya. Kalau tengok ini premis 1, ni premis 2, ini kesimpulan. Okay, so kita boleh kata informal kan. Informal sebabnya dia ada di sebalik contoh ni, di sebalik penghujahan tu dia ada yang falasi tu lah yang tidak betul. Okay, serangan peribadi. Seperti okay, awak boleh tengoklah contoh-contoh ni. Biasa contoh-contoh ni je yang akan keluar. Okay. Kekuatan, biasanya kekuatan, ugutan, sokongan. Kalau kejahilan, hujahan dianggap benar kerana pihak lawan gagal membuktikannya salah. Menagih sokongan popular, falasi jamak soalan. Kan kadang-kadang ada satu soalan tu kita tak boleh nak jawab ya, kita tak boleh nak jawab tak kan. Macam apa, dia telan mati mak di luar mati bapa, macam tu lah lebih kurang. Okay, itu adalah falasi sebenarnya. Falasi jamak soalan. Okay, so ni banyak lagi lah. Kau boleh baca. Ini strawman, false cause ni yang pertama tadi lah. Slippery slope tapi ni English lah. Okay. Ni contoh-contoh lah, contoh-contoh falasi yang tidak kita tak boleh detect dia secara, kalau kita tengok ni premis, ni hujah, bukan setakat tu saja tapi dia lebih daripada syarat tadi. Okay. So ni jenis-jenis ni lah awak boleh tengok. Okay, so peranan logik dan pencegahan falasi. Kenapa sebenarnya kita belajar benda ni? Kenapa nak kena ada premis, nak kena ada falasi? Okay, sebabnya kita sehari-hari kita buat keputusan kan. Okay, so kita berfikir, kita nak buat keputusan kita tu kenalah betul, kena bernas. Sebab lagi-lagi kalau kita ni seorang ketua kan, ketua kepada diri, ketua kepada organisasi. So perlu untuk pertimbangan, penakkulan, penilaian, keputusan yang betul. Okay, so benda-benda ni lah yang kita akan guna pakai. Ya, yeah? Ini kepentingan lah. Okay, ini pun contoh falasi informal. Kalau tadi tu bahasa Inggeris lah ni. Ni bahasa Inggeris, ni yang ada yang dah dimelayukan lah. Kalau falasi generalisasi, falasi analogi lemah, ini bawa boleh cari dalam Google. Boleh search lah apa contoh-contoh. Equivocation, cerun licin, komposisi amfiboli, tekanan suara, serangan situasi peribadi, merujuk kepada autoriti, pembahagian fakta, hujahan berputar, menolak akibat kerana sebabnya tidak berlaku. Ni semua ni dah dimelayukan lah. Dia ada kat sini. Awak boleh tengoklah contoh-contohnya ni. Ni slippery slope ni yang cerun licin. Slippery slope tu cerun licin. Apa lagi? Ambiguity. Ada yang ada kat sini. Okay. Sekejap, saya rasa ada benda yang awak kena baca lah. Sekejap Okey lagi ke semua? Senyap je. Okay, Ada pun. Steady madam. Okay, sekejap. Semua dah boleh masuk kan? Siapa yang belum tu boleh tumpang-tumpang lah. Okay. Okay, saya ada share note sikit lah dalam group. Boleh sama-sama buka. Okay, ni bacaan tambahan lah.
falasi tidak formal ni dia banyak lah. Dia banyak. So kena baca lebih sikit lah. Falasi tidak formal. Okay. Ni bahasa Melayu lah. Okay. Ini, okay. Falasi masuk hujah, bukti atau pernyataan yang bersifat palsu, cacat, silap, lemah atau salah. Falasi boleh berlaku disebabkan tidak cukup maklumat untuk dijadikan bahan sokongan bersikap prejudis yang membawa ketidakadilan, emosi yang dipengaruhi dalam membuat satu hujah. Contoh macam emosi tengah marah, sedih sangat, down ataupun sedang dalam kena paksa kan, atau menyeleweng dalam kesimpulan keluar daripada topik asal. Okay, pernah tak kita bincang sesuatu kan, tiba-tiba kawan awak datang mencelah kan, tapi apa yang dia argument dia bagi hujahnya tu tak tally dengan topik, kan? Maksudnya tu menyeleweng dalam kesimpulan lah, keluar daripada topik asal. Itu falasi juga sebenarnya. Kan? Sebenarnya apa yang hari-hari kita duk bercakap tu, kita bermain dengan logik dan falasi juga, tapi kita tak tahu apa namanya tu kan. Okay. So falasi tidak formal adalah kelemahan atau kesalahan yang terdapat dalam satu hujah tapi tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan kaedah atau struktur hujah. Falasi ini tidak dapat dikesan dengan mudah tanpa memahami konsep-konsep yang terlibat dalam penghujahan yang dilakukan. Ada 19 jenis falasi tidak formal. Ini yang tadi saya kongsikan tadi tu, gambar tadi tu dalam bahasa Inggeris. So ni dalam bahasa Melayu. Ada 19 jenis falasi. Dalam slide tadi tu sikit je lah. Kan beberapa je saya ambil, tapi kat sini semuanya 19 jenis falasi tidak formal, boleh baca, fahamkan dan tengoklah, ingatlah contohnya tu. Okay. Hujahan menuntut kenaikan gaji pekerja disandarkan kepada sokongan dari majoriti pekerja. Kan ada yang pernah buat ada grup yang buat tentang gaji kan, adakah berkait dengan benda ni? So boleh bincangkan lah. Serangan peribadi ad hominem, kan pendapat Ahmad benar disebabkan cara pemakaian yang baik, kan? Mentang-mentang dia nampak smart, dia nampak kemas, so semua pendapat yang Ahmad bagi tu semua kita guna, kita pakai, semuanya betul. Adakah betul macam tu? Tak semestinya kan. Tapi berlakunya falasi kat situ, sebabnya kita boleh kata itu jenisnya adalah falasi serangan peribadi. Okay. Serangan situasi peribadi, serangan kepada kedudukan peribadi seseorang. Hujahan saya tidak benar sebab dia lari dari kelompok musuh. Okay. Falasi kejahilan, hujahan dianggap benar kerana pihak lawan gagal membuktikannya salah. Kan kadang-kadang kita tak ada idea nak buktikan sesuatu dan kita anggap benda tu terus salah. Kan contohnya Ali gagal membuktikan roh itu wujud, maka roh tidak wujud. Kan adakah benar macam ni? Kesimpulan yang dibuat ni, hujahan yang dibuat ni adakah benar? Okay, so kat situ ada falasi lah kita kata. Okay, falasi menagih simpati, falasi sokongan popular, falasi merujuk kepada autoriti. Okay, falasi jamak soalan. Okay, contoh kan, adakah awak sudah berhenti memukul isteri awak? Orang yang tak pernah memukul, dia tak boleh nak jawab ya, dia tak boleh nak jawab tidak. Kalau maksudnya dia tak pernah buat benda tu kan, dia nak menidakkan perkara ni, tapi kalau dia jawab tidak, maksud dia pernah memukul sedangkan dia tak pernah pukul. Faham tak maksud saya? Maksudnya ada sesuatu perkara, kadang-kadang kita tak boleh nak jawab ya, kita tak boleh nak jawab tidak. Macam tu. So adalah falasi jamak soalan. Okay, falasi menolak akibat kerana sebabnya tidak berlaku. Okay, falasi cerun licin. Okay, awak boleh baca lah. Ekoevokasi ni apa? Istilah sama yang berlainan makna digunakan dalam hujahan untuk mengelirukan. Okay, Sarah dituduh menghina tetamunya kerana menghidangkan tetamunya dengan air tuak. Tuak bagi orang Kelantan adalah air nira ataupun kelapa segar. Okay.
kan. Kalau orang Kelantan, kita minum air nira tu, kita panggil air tuak tu adalah air nira kan. Dia benda yang sama lah kalau orang Kelantan. Tu kalau bulan puasa banyaklah ada kan. Dan kita anggap benda tu jarang-jarang ada lah kalau air tuak ni. Tapi kalau terlebih, maksudnya kalau salah simpan dia boleh memabukkan kan. Tapi tak, dia term tersebut, term air tuak tu tak boleh digunakan. Kalau maksudnya kita pergi kepada negeri lain, air tuak tu tak sama dengan air nira. Air tuak tu biasanya sesuatu yang memabukkan. Kan kalau orang luar panggil air nira, macam tu lah. Lebih kurang. So maksudnya daripada segi hujahan lah yang berlainan makna. Kan sebagai contoh biskut kan. Kalau biskut, kalau orang Kedah maksudnya apa? Roti kan. Itu maksudnya dia satu perkataan tapi mempunyai maksud yang berlainan. Itu adalah equivokasi. Falasi amfiboli pula adalah ayat digunakan menimbulkan tafsiran lebih daripada satu. Okay. Contoh drama kejar-mengejar antara polis dengan penjenayah itu berlaku selama sejam. Tidak mungkin polis juga lari dikejar oleh penjenayah. Okay. So kat sini ada menimbulkan tafsiran lebih daripada satu lah dalam satu ayat tersebut. Okay. Tekanan suara, komposisi, pembahagian fakta, hujahan berputar, generalisasi, falasi analogi lemah. Okay, semua ni ada contoh-contohnya, awak kena baca lah. Okay. So tu tentang falasi tidak formal, informal. Okay. Faham ke topik 3? Ada soalan topik 3? Faham Puan. Kan. Okay. So nota tu ambil, saya dah share. Okay, so yang terakhir topik 4. Tentang psikologi dan sosiologi. Okay. Psikologi lebih kepada, dia dua-duanya tentang manusia, tapi kalau psikologi ni lebih kepada jiwa, dalaman. Sosiologi lebih kepada susuk badan lah, kita punya appearance kita, luaran kita. So konsep insan dari perspektif falsafah. Okay, falsafah bukan suatu yang terpisah dari kehidupan. Falsafah maksudnya hikmah ataupun kebijaksanaan. Dalam topik 1 tadi kita dah bincang. Psikologi berkaitan ilmu jiwa. Okay, falsafah berperanan penting dalam membentuk jiwa manusia dengan melalui konsep insan. So konsep insan berkaitan metafizik, epistemologi, logik yang kita dah sebut tadi, tapi juga membincangkan tentang aspek kehidupan dalam mencari kebahagiaan. Perasan tak dalam agama kita, semua manusia ditekankan untuk hidup dalam bahagia. Kan, sebagai contoh agama Islam, kita kena berbuat baik supaya kita dapat kumpul pahala. Kenapa nak kumpul pahala? Sebab tanda bersyukur lah kan. Kita orang Islam, kita diberi nikmat rezeki, kita kena bersyukur. So kita kena banyak-banyakkan kumpul kebaikan, kumpul pahala. Sebab apa? Sebab kita nak bawa bekalan di akhirat nanti, kita nak hidup bahagia. Itu konsep insan, perbincangan dalam agama Islam. Dalam agama Buddhism pun ada perbincangan. Dalam agama Hindu pun sama, agama Kristian pun sama. Okay, dia ada perbincangan tentang konsep insan dan semua manusia inginkan kebahagiaan. Tapi saya tak kata semua agama tu sama. Tapi konsep manusia mencari kebahagiaan tu ada dibincangkan dalam semua agama. Tapi dia punya konsep tu lain lah, berbeza. Confirm lah, itu memang confirm berbeza. Okay. Okay. So sekiranya kita mempunyai hikmah yang akan membantu manusia menjadi kehidupan ini dengan lebih bermakna. Hikmah ni apa? Ilmu lah. Kan?
So kita nak mencari kebahagiaan, kita kena ada ilmu. Sebab tu kita kena belajar. Kita nak bahagia, kita kena ada ilmu supaya kita dapat bezakan baik dan buruk kan. So kita beruntung dunia dan akhirat. Okay, so konsep insan bincang tentang asal usul insan. Dan kita daripada alam rahim keluar dalam alam dunia sekarang ni yang kita tengah ada, fasa dunia sekarang, kita akan masuk alam akhirat dan kita akan pergi kepada alam yang kekal lah, sama ada syurga atau neraka. Mudah-mudahan syurga lah. Okay, so tu asal usul insan. Kita punya tujuan, sifat insan, hakikat dan kewujudan insan. Semua tu ada perbincangan dalam bidang falsafah ni, ilmu falsafah. Tapi berbeza lah, of course lah berbeza. Dalam perbincangan barat lain, dalam perbezaan agama-agama pun lain lah konsep insan tersebut. Perbincangan kebahagiaan, perbincangan asal usul insan pun lain. Sebagai contoh kan, kita kalau agama Islam kita tahu kita ni kita ada bapa kita lah kan. Siapa bapa kita dalam agama Islam? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Okay, tu bapa kita kan. Maksudnya manusia pertama kita anggap sebagai bapa kita lah, Nabi Adam kan dalam agama Islam. Dalam agama lain pun ada dibincangkan. So kalau dalam agama Kristian siapa? Siapa manusia pertama dalam agama Kristian? Ada agama Kristian tak dalam kelas saya ni? Jesus. Okay, anak Jesus kan. Kita kata Adam. Lepas tu ada Eve kan. Eve tu Hawa. Okay, so maksudnya ada perbincangan tersebut. Kalau dalam agama Hindu, dikatakanlah kan ada pendapat mengatakan manusia pertama adalah Brahma. Okay, so semua tu konsep tu perbincangan tentang manusia pertama tu ada, tapi konsepnya berbeza dalam setiap agama. Okay, so tu berkaitan dengan asal usul insan. Daripada kalau dalam agama Islam kita daripada tanah kan, kita akan dipulangkan kepada tanah, kita mencapai syurga. Definisi syurga pun berbeza dalam agama. Okay. So tradisi barat, tradisi timur adalah tamadun barat lah. Okay, kalau tamadun barat ni lebih kepada agama Kristian. Tradisi timur, tamadun Islam, tamadun India, tamadun Cina. Okay, so ni dalam setiap tamadun tu ada agama-agama majoriti lah. Okay, yang penganutnya anut. Okay, so kalau dalam tamadun Islam, agama Islam, tamadun India, Hinduism dan Buddhism, tamadun Cina, Confucianisme dan Taoisme. Okay, so dan semua tradisi barat, tradisi timur, agama-agama barat, agama timur ni ada membincangkan tentang jeri tadi, tentang fizikal, spiritual. Kalau dalam agama Islam kita ada solat kan, so kalau kita solat kita boleh charge aura positif. Kalau dalam Hinduism ada apa? Yoga ke kan? Ada, maksudnya ada aktiviti yang dibuat lah untuk kita seimbangkan jeri ni kan. Tapi dalam agama Islam bukan kita nak cas aura tu semata, tapi sebagai ta'abud lah, itu perintah Allah, so kita kena buat. Okay, kan ada fizikal, material, fizikal, kita kena seimbangkan fizikal, kita kena seimbangkan spiritual kita. Sebab tu kita bukan nak cari dunia je, kita nak cari akhirat juga. Okay, so ni tamadun barat. Jadi tamadun barat ni lah, bila kita sebut tentang perbincangan tentang manusia, ini sekolah dalam tamadun barat lah. Kan kita tengok apa kata-kata mereka, pandangan mereka ni tentang manusia. Okay, ada yang kata manusia tu berpusatkan akan fikiran saja, logocentrism. Okay, ada yang kata manusia tu tak ada kuasa pun, tak ada hak, tak boleh nak ada kehendak, dia kena patuh kepada agama sahaja. Okay, ada yang kata Jean-Paul Sartre ni kata manusia lahir tanpa panduan hidup kan. So manusia kena sendiri-sendiri cari kehidupannya, mencari makna kehidupan. Okay, so tu berbeza lah, tu adalah tamadun barat. Kalau tamadun Islam pula kita ada konsep insan kita berteraskan ajaran Islam lah. Kita ada akidah, ada syariah, ada akhlak.
Okay, so macam mana kita nak applykan 3 perkara tu melalui hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam. Hubungan dengan Allah kita solat, kan, kita solat, kita berpuasa. Kalau hubungan dengan manusia, kita bersedekah, kita membayar zakat. So zakat tu, duit zakat pergi kepada mana? Kita sedekah kepada orang-orang yang inilah apa yang memerlukan tu kan, asnaf, ada asnaf zakat tu, orang miskin, yang memerlukan lah. Itu maksudnya hubungan dengan manusia pun kita cover. Hubungan dengan alam adanya adab kita lah, adab dengan kehidupan. Kita tak boleh menzalimi binatang, kita kena tak boleh memusnahkan alam sekitar suka hati. Sebab tu kita kena tally antara 3 hubungan ni. Itu dalam agama Islam. Okay, tamadun India pula adanya inilah nation tadi. Kan daripada birth, dia pergi kelahiran pergi kepada kehidupan, so dia akan mati. So kat sini dalam kehidupan ni ada samsara. Okay, so konsep instan lah semua ni. Buddhism pun sama, dia ada reincarnation juga, tapi konsepnya lain lah. Okay, kalau Hindu melalui okay, kalau orang Islam, kita orang Islam nak capai syurga lah, kan? Okay, so tamadun Cina ada Confucianisme dan Taoisme. Okay, so Confucianisme ni dia bukan agama lah, tapi dia satu kan, so apa peranan kita, apa manusia kena buat, do and don'ts supaya kita boleh capai kebahagiaan. Kan, kena hormat orang tua, tak boleh derhaka kepada raja. Semua tu ada do and don'ts lah, peraturan nak ikut untuk manusia capai kebahagiaan. Kalau Taoisme dia lebih kepada alam lah, kan, kebahagiaan hidup dengan cara menghormati alam. Ada konsep Wu-Wei dalam Taoisme, nak mencapai kesejahteraan hidup kena hormat alam, kena jaga alam. Itu Taoisme. Okay, so kat sini lah perbincangannya ni. Potensi insan sejahtera, ketuhanan paling tinggi lah, kita letak atas ketuhanan, kendiri dan kemasyarakatan. Kalau dalam Islam kita ada hubungan dengan Allah, kan, dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, dengan manusia, hubungan dengan masyarakat. Okay, dan macam mana Jerry tu dia kena seimbang antara 4 ni. Okay, ada juga perbincangan dalam fikir tadi, rukun negara, semua tu untuk membina insan sejahtera. Okay, so bila kita ada 4 Jerry yang sejahtera tadi, kan datanglah krisis apa pun kita boleh respon dengan baik lah. Okay, tak adalah kita melalut, mencarut, sebabnya kita ada 4 Jerry yang seimbang tadi. Okay, so kalau awak ada jumpa kawan-kawan awak ataupun manusia yang kita tengok macam tak betul, kan, so kita kena check apa yang kurang, 4 elemen yang kurang dalam diri kita ataupun dalam diri orang yang kita nampak macam tak betul tadi tu. Okay, tapi jangan judge orang sesuka hati lah, maksudnya itu dalaman kita lah. Kita boleh tengok orang dan kita muhasabah diri kita balik, kita audit diri kita balik. Okay, so ni krisis kemanusiaan ni pun yang awak dah buat lah, kan, banyak krisis kemanusiaan sekarang ni. Peperangan, sekarang ni kita tengok barang-barang naik mendadak, kan, barang-barang kita kata dikatakan akan berlaku krisis kebuluran, krisis kelaparan, kan. So kita boleh tengoklah reaksi manusia yang menjadi pembekal, dia sorokkan bekalan, kan, macam mana kita tengok ayam, kan, tiba-tiba tak cukup, tiba-tiba tak sampai proses pembesaran, betul ke? Ataupun maksudnya berlakunya sorokan bekalan, sebabnya ada urut-urut kata inilah. So macam mana diri kita ni respon kepada isu-isu ni, kan, sebagai seorang insan yang sejahtera, yang seimbang Jerry tadi. Okay, so itulah 4 topik yang kita akan hadapi dalam ujian nanti. Okay, faham? Ada soalan?
Faham je. Orang lagi tak ni? Faham? Boleh je. Okay. Alamak. Awak tulis kat sini nanti apa? Nanti dah tutup nanti saya tak dapat detect pula. Okay, tak apalah nanti saya tengok kehadiran nanti ataupun awak tulis semula lah siapa yang kuasa device tu dalam WhatsApp group nanti buat list. Okay, so saya minta maaf lah atas kekurangan ni. So saya tapi tak apalah, sekurangnya awak dapatlah input untuk malam ni. Okay, selesai untuk perbincangan topik 1 dengan 4. Terusnya saya nak sentuh sedikit tentang Google Form awak lah. Saya dah baca sepintas lalu. Saya komen secara umum lah. Okay, saya akan ambil satu dua contoh dan awak boleh apply dalam Google Form masing-masing. Tapi kalau sempat saya akan bagi perbetulan lah. Okay, ini saya ambil yang ni contoh. Sebab saya tak jumpa lah yang betul-betul perfect tu, saya tak jumpa. Okay, ada yang soalannya cantik tapi ada daripada segi pendahuluan dia kurang. Ada yang bab-bab yang kurang. Okay, so tak apa. So ni semua proses learning process. So ambil maklum lah, ambil tindakan apa yang saya komen ni. Okay, so ni contoh. Boleh nampak ke Google Form kawan awak ni? Boleh. Boleh. Boleh Okay, so saya pun tak tahulah ni section berapa, bulan berapa. Okay, so ni isu kesihatan mental pelajar dalam mendepani tekanan akademik sepanjang wabak COVID-19. Okay, so topik ni ambil awak punya tajuk, bukan ambil awak punya tema ke isu ke, bukan. Ambil tajuk awak. Okay, so saya rasa ni tajuk awak lah ni. Cuma isu ni kalau awak nak buang pun cantik jugalah. Terus pada kesihatan mental pelajar dalam mendepani tekanan akademik sepanjang wabak COVID-19. Sebab kita tahulah kesihatan mental tu memang isu. Okay, so isu ni buang. Okay, yang kedua adalah pengenalan. Pengenalan tu kena ada skrip ni. Yang pertama kena perkenalkan diri. Okay, perkenalkan diri kat mana saya jumpa ada yang okey. Ini okey lah. Okey, maksudnya perkenalkan diri. Okey, Assalamualaikum ke, salam sejahtera ke. Okey, so kenalkan diri, siapa awak? Kami pelajar tak detect pelan 7 pun tak apa, tapi khusus tu kena ada. Kami pelajar PPD. PPD bukan fakulti tau. Saya banyak jumpa fakulti. PPD adalah pusat pengajian diploma. So bukan fakulti pusat pengajian diploma. Nama PPD adalah pusat pengajian diploma. Dia tak ada fakulti kat depan lah. Okay. So betul kan? Sebabnya banyaklah saya jumpa dalam
Okey. Dengar ke? Dengar madam. Apa yang rupiahnya tu? Dia tak dengar. Dengar tak? Dengar? Dengar? Dengar madam. Okey, sampai mana tadi saya cakap PPD. tentang PPD? Okey. Saya tak boleh buka macam tu lah, nanti saya cakap seorang. Okey. Kalau tiba-tiba saya hilang tu hello sikit Okey. Boleh madam. Boleh madam. Okey. Siapa apa tadi PPD So PPD betulkanlah bukan fakulti. Banyak rupanya saya cakap seorang. Okey. So PPD inilah tujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tugasan. Tugasan yang inilah tajuk dah ada kat atas, tak bagi tahu tajuk lagi pun tak apalah. Okey. So lepas tu kena ada awak punya apa panggil borang soal izin punya 4 bahagian yang perlu ada lengkapkan. Kena bagi tahulah ada berapa bahagian. Okey. Tak secara detail pun tak apa. Maksudnya tapi kena adalah berapa bahagian dalam soal cerdik ni. Okey, so kami amat menghargai masa lebih kuranglah ayat-ayat macam ni. Lepas tu ucapan terima kasih kena ada. Okey, terima kasih kena ada. Lepas tu disclaimer. Maksudnya dapatan daripada soal cerdik ni akan tidak akan ya. Dengar tak? Tak present. Tak share screen tu tak nampak. Tapi saya lupa. Okey. Nampak ke? Nampak tak? Nampak. Skrin? Nampak puan. Nampak Okey. Inilah ni contoh lah, boleh ambil contoh ni tapi kena edit sikit lah. Yang pertama pengenalan diri, tujuan, pembahagian borang soal selidik ni. Lepas tu inilah menghargai masa, ucapan terima kasih. Lepas tu disclaimer, jelas sekali tu. Dapatan ini hanya tujuan kajian ini dan tidak akan disebarkan lah. Macam tu lebih kurang lah. Okay, so tu pengenalan kena ada. Macam contoh yang ni tak ada pengenalan. Ni pun tak ada. Ada ke tak ada ni? Siapa ni pun tak lengkap lah. So kena ada poin-poin tadi tu. Okay. Ada soalan pengenalan tadi? Jelas tak? Jelas. Okay. Yang kedua, bahagian. Okay, kena adalah bahagian A soalan demografi. Demografi responden. Semua kena ada. Bahagian A mesti demografi responden. Kita kena tahulah background responden kita. Okay. So siapa yang tak ada ataupun ada group yang dia tak ada ni, dia tak ada apa panggil ni macam ni pun ni tak ada pipe, tak ada section. Kena buat section lah. Okay, kena buat section. Okay, so bahagian A demografi responden, bahagian B ikut objektif awak. Kalau objektif awak punca, so punca lah. Punca kesihatan mental sebagai contoh. Bahagian C kesan kesihatan mental. Kesan kesihatan mental. Lebih kurang lah. Bahagian C langkah. Tengok awak punya objektif. Kena ada section untuk awak punya ni. So kalau orang jawab pun orang tahulah apa yang dia sedang jawab. Tentang apa. Okay. So tu tentang bahagian. Ini disclaimer ni naikkan ke atas tadi. Hello Ya. madam. Ya. Kami yang buat soalan tu, tapi kami dah masukkan benda soalan demografi tu. Tapi tak tahulah kenapa madam tak boleh nampak. Saya ambil yang later saya ni. Dah masukkan tapi soalan memang demografi. Memang dah ada. Yang ni ke? Nama jantina ni ke? Ya. Lepas tu kita orang ada juga mention kan kami dari kumpulan filosofi semua tu. Okay, tak apa, nanti buat baru. Ni kalau awak dah ada okey. Okay, so saya ambil contoh ni lah.
Okey, ni semua saya komen untuk semua grup juga Okey, soalan demografi. Jangan tanya nama. Kalau awak pun awak tak akan tulis nama awak kan? Sebabnya awak punya pandangan nak diambil. Okey, so nama jangan tanya, nombor matrik jangan tanya. Terus kalau awak nak tanya jantina tak apa. Jantina, umur, tahun berapa, program apa, PPD kan, program apa ataupun fakulti apa pun boleh. Tapi nama yang confirm orang tahu siapa yang jawab, jangan tanya. Okey? Okey, ni okeylah umur. Okey, saya ada terbaca umur dia buat simbol tau. Kan simbol lebih lebih daripada 12 tahun, kurang daripada 15 tahun. Saya tak galakkan buat macam tu lah sebab tak semua orang faham. Sebabnya ada responden, ada grup yang respondennya orang awam. Ada yang tak faham apa benda ni kan yang tanda macam tu kan. So elakkan pakai yang tu, tulis je. Tulis by word terus. Kurang 12, tapi kalau senang buat genap je lah. Okay, kurang 20 tahun ataupun bawah 20 tahun, 20 hingga 30 ke atas, macam tu je. Okay, sebabnya umur ni kita ada range dia lah. Itu pun dah memadai. Okay, status guru ibu apa. Okay, itu je lah yang saya sempat, saya boleh komen untuk demografi. Ada soalan tak untuk demografi ni? Ada? Ada tak? Tak ada pun. Tak ada. Okay, lagi satu. Saya rasa macam pernah tak ingat dah saya pernah komen tak. Setiap soalan ni buat nombor. Bahagian A 1, okey 1, 2, 3, 4. Sebabnya nanti bila awak nak bincangkan dalam dapatan nanti, so awak boleh refer terus. Okay, saya nak komen pun saya boleh refer. Bahagian A soalan 3, bahagian A soalan 5. So senang lah. So buat numbering untuk setiap bahagian ni lah. Okay. Bahagian B ni kena ada, bukan bahagian soalan, kena ada ikut awak punya objektif. Tapi janganlah tulis mengkaji, mengenal pasti, mencadangkan, semua tu buanglah, jadikan dia sebagai topik. Kan kalau mengenal pasti punca kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Teruslah tulis jadi subtopik. Punca kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Langkah mengatasi kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Jadikan dia subtopik. Okay. Ini tak perlulah ni. Terus kepada soalan 1. Ni macam ni cabaran. Dia kena ni lah, tersusun lah. Kalau tentang faktor letak dalam bahagian faktor. Kalau kesan dekat kesan. Kalau akan ada juga grup yang buat tentang mengenal pasti persepsi kan. So persepsi tu dia umum. Yang tu tak apa. Okay. Bahagian B. Okay, lagi satu. Saya juga ada jumpa grup yang buat soalan subjektif. Dia tanya pandangan. Soalan macam short essay gitulah. Elakkan. Sebabnya kalau awak pun awak malaskan nak jawab. Sebab tu saya suruh awak study dulu. Bagi pilihan jawapan kepada responden kita. Okay. Email pun tak perlulah. Email pun kita boleh detect siapa kan. Email tak perlu. Email jangan tanya. Okay. Ni bahagian B ni apa nama bahagiannya. Okay, lagi satu. Pastikan
apa yang awak tanya tu membantulah kajian awak. Okay, ini kalau boleh jangan macam ni. Terus kepada biasanya pengenalan dengan dia, bahagian A ni dia sekali lah. Macam kawan awak buat kan yang mula-mula tadi tu. Ada juga banyak jugalah beberapa grup yang saya jumpa macam ni. Dia pengenalan sahaja. Cantiknya terus kepada ni lah pengenalan. Lepas tu terus kepada bahagian A. Kalau bahagian B tu next pun tak apa. Okay. Macam ni, simbol-simbol macam ni. Elakkanlah. Sebenarnya mungkin orang awam tak tahu apa maksud ni. Okay. Macam ni kan, mengkaji kesan yang akan terjadi. Ini objektif kan. Jangan buat macam ni. Jadikan dia topik, subtopik. Bahagian 3, kesan sekiranya aktiviti pembalakan haram giat berlaku pada masa hadapan. Dia jadikan dia sebagai subtopik. Ni okeylah, ada numbering. Kemudianlah kalau awak nak terus sambung daripada bahagian 1 terus sambung ataupun setiap bahagian tu restart numbering. Tak kisahlah. Okay. Ini kan, sila huraikan hujah anda. Agak-agak awak diorang nak serius ke jawab? Kan kalau dapat alhamdulillah, tapi biasanya tak banyak lah. Okay. Kalau boleh elakkanlah macam ni. Boleh juga tanya tapi direct je. Jika anda lebih kuranglah, maksudnya apa diri kita akan buat kalau kita menghadapi isu ni. Letakkan pada diri responden, baru dia akan bolehlah nak jawab kan secara ringkas. Tapi kalau sampai hujah tu janganlah. Okay. Ini ni pada pendapat anda. Ulasan, kalau sikit-sikit tak apalah, bolehlah. Okay. Macam ni. Cara mengatasi permasalahan yang bangkit. Jadikan dia subtopik. Ni okey. Agensi. Okay. Ini kena ada pengenalan lah. Demografi. Okay, ni okey, numbering ada. Kaum, status. Waktu. Ni okey lah. Okay, tapi kalau ada lebih lagi, kalau awak baca lebih, awak akan dapat banyak lagi lah faktor. Okay. Kesan. Kalau sikit-sikit tak apalah. Okay. Okay. Ini macam tak ada section. Ataupun mungkin dia nak tanya persepsi je. Kalau persepsi saja bolehlah macam ni. Tapi kalau awak nak tanya lebih, better lah kan. Awak dah ada punca, awak dah ada langkah, awak dah cari. So awak nak sahkan, tanya lagi kat sini. Lagi okey lah. Sebaiknya ada section. Okay. Ni kan fakulti PPD ni. Dia bukan fakulti lah, terus PPD. Lagi bagus buat penuh pusat pengajian diploma.
Ni email tak nak lah email. Ini bawa ke depan. Bawa dekat pengenalan. Ke atas. Ke dengan atas ni dia jarak tau. Banyak grup saya jumpa. Kena jarakkan lah. Okay. Kenapa proses pengajian am? Ini freeze kan? Pasal buat freeze masa. Okay. Ini bukan pengetahuan am. Mungkin awak nak tanya persepsi ke? Persepsi mengenai diskriminasi jantina dalam bidang pekerjaan. Okay. Better guna persepsi lah. Okay. Aspek-aspek. Ini bersama train numbering nantilah. Ini pengajar am ni. Buanglah. Ada soal. Kesan ekonomi negara. Okay. Isu-isu berkaitan pandemik COVID-19 ni tema saya rasa ni. Okay, so tukar kepada tajuk awak. Isu apa? Okay, yang grup yang buat ni lah. Ini pun sama, kena ada pengenalan. Bahagian 1, terus bahagian 1 titik bertindih demografi responden. Okay, ke atas jarak, T huruf kecil. Okay. Tak payah mengenal pastilah. Terus kepada tahap kesesuaian yang dilakukan. Okay. Tahap keberkesanan. Okay. Okay. Ini apa? Penyalahgunaan media sosial. Okay, saya ada juga jumpa satu Google Form tu, dia masukkan banyak gambar. Elakkanlah, kalau nak letak gambar pun letak dekat macam ni okey lah. Tapi kena relate dengan awak punya isu lah. Okay, kalau dalam soalan tu elakkan letak gambar lah. Sebabnya biasa Google Form tu kita tanya wording kan. Tak payah ada gambar sampingan pun tak apa. Okay, ni numbering yang masukkan. Pengenalan kena ada. Sini tajuk penuh lah. Tajuk penuh penyalahgunaan aset media sosial ni apa? Masukkan tajuk penuh. Minta. Okay. Adakah soalan-soalan awak ni cukup untuk menjawab objektif awak? Kena tengok balik. Okay, so tu je lah yang okay, ada nak respon apa-apa? Nak tanya? Ada madam. Tak ada? Ngantuk dah semua? Okay. So, itu sajalah untuk malam ni. So, kita jumpa lagi hari, kita ujian hari Sabtu kan, 28, pukul 3 sampai pukul 5. So, take note lah. Okay. So, itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih atas kerjasama dan respon semua. Ya. Ada soalan? Yang Google Form ni kita ubah, kita perbaiki balik, lepas tu bagi kat madam dulu baru kita orang boleh sebarkan. Nak bagi kat saya pun boleh, nak terus pun boleh. Sebab tadi saya tak detail tengoknya konten tu secara teknikal. Saya plan nak bantu daripada segi konten lah, tapi macam tak sempat.
Tapi kalau awak sanggup tunggu, okey lah. Sebab saya minggu ni memang, saya minta maaf lah, memang padat sikit. So kalau daripada segi teknikal tu dah okey pun boleh proceed lah. Tapi kalau nak betul-betul daripada segi konten, kena tunggu sikit lah. Sebab sekarang minggu ke-9, kita start present minggu ke-13. So ada 9, 10, 11, 12. Ada dalam 2-3 minggu lagi kan. Sempat lah. Okay, jawab tak Afifah? Okay madam, thank you madam. Okay, so tadi mungkin ada group yang saya tak. Sebab saya ambil, saya rambang je beberapa group, tapi saya tengok, saya dah buka semua dan isunya lebih kurang lah semua. Daripada segi teknikal lah, format yang paling ketara. Okay, daripada segi konten, kalau nak saya semak, boleh tunggulah. Kalau tak, boleh proceed je. Okay, itu sajalah. Okay, good luck untuk ujian. Jawab betul-betul lah. Sebabnya senang je nak lulus, nak skor untuk fees ni. Sebab ada objektif je kan. Tapi kena jujur lah. Okay, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, madam. Salam. Terima kasih, madam. Selamat malam. Thank you, madam.